Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, belajar macam mana sampai step kedua boleh follow tak? Okey, hari ni cikgu nak buat video yang keempat pula. Video yang keempat. Okey, video yang keempat daripada yang keenam. Okey, video keempat. Okey, cikgu nak ajar tentang pelarasan belanja dan hasil. Ini sangat penting belajar. Sebab sebut belanja dan hasil sama juga dalam rekod tak lengkap analisis, banyak pelarasan tentang belanja dan hasil. Okey, apa yang nak diselaraskan? Okey, jika pelajar-pelajar terjumpa belanja apa terlebih dengan terkurang bayar. Kalau hasil pula ada tak? Hasil. Okey, hasil yang terlebih bayar, terlebih terima dengan terkurang terima. Perlu diselaraskan sebelum kita nak rekod ke mana? Rekodkan dalam pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Okey, jadi yang ketiga, kita akan buat video ringkas saja. Okey, untuk belanja dan hasil ni, cikgu ada dua kaedah. Satu, kalau soalan tak suruh buat, kita hanya contoh dalam soalan je, kaedah mudah. Tapi kalau soalan suruh sediakan akaun belanja dan hasil, ada akaun tertentu, kita kena masukkan dalam akaun. Jadi cikgu tunjukkan dua-dua. Jadi pelajar senang, ikut keperluan soalan semasa peperiksaan. Okey? Okey, alright. Kalau sebut belanja dan hasil, pelajar boleh rujuk nota saya lah. Nota saya, nota yang sepatutnya pelajar dah print. Okey, ni cikgu buat nota mudah. Okey, step number 3. Okey, okey, ni dia pelajar. Jadi pelajar, kalau kita biasa guna, kalau belanja dan hasil, kalau kita sebut belanja belum bayar, hasil belum terima, pelajar, hasil belum terima, ni terkurang. Okey, terkurang. Kalau terkurang, apa konsep yang kita guna sebelum ni? Kita guna konsep dia adalah tambah. Okey, tambah. Tapi belajar, akhir ni belajar, biasanya kalau kita belajar kat form 4 lah, terkurang mesti tambah. Kenapa tambah? Sebab dekat form 4, maklumat yang kita jumpa tu ialah dekat maklumat tambahan. Maklumat tambahan tu merujuk pada maklumat akhir. Okey, sama juga dekat sini pelajar akan jumpa kat maklumat tambahan ataupun maklumat pada bila? 30 atau 31 hari bulan. Okey, tapi cuma dalam rekod tak lengkap analisis dengan kelab ni, pelajar akan jumpa yang belum bayar dengan hasil belum terima pada hari bulan, 1 hari bulan. Jadi pelajar apa nak buat? Pelajar guna konsep terbalik. Jadi kalau biasa pelajar dah guna terkurang mesti tambah. Kalau awal pelajar kena tolak, terbalikkan dia. Okey, tapi yang ini cikgu tak nak awak hafal. Awak guna konsep terbalik je cukup. Yang penting yang ini konsep yang awak kena jaga. Dalam semua topik. Okey, manakala kalau kita sebut belanja terlebih, belanja prabayar. Kalau hasil terlebih, hasil belum terboleh. Ini terlebih. Apa yang kita buat kalau terlebih? Kita biasa amalan kita akan tolakkan. Kita akan tolak. Ini amalan biasa kita. Sama masa dekat form 4 pun kita belajar macam tu. Kenapa? Dekat form 4 dekat maklumat tambahan. Okey, maklumat 31, maklumat akhir 31 bulan mesti kena tolak kalau terlebih. Jadi kalau terbalik macam mana? Kalau awal jumpa kat 1 hari bulan. Okey, 1 hari bulan guna konsep terbalik. Jadi dia kena tambah. Boleh? Ini cara ringkas. Cara ringkas yang pelajar kena faham. Okey. Okey, yang lain, okey, kalau kita tengok contoh dalam soalan terus lah pelajar. Untuk yang ini, cikgu buat cara ringkas. Kaedah ringkas. Pelajar nak buat akaun pun boleh. Okey, kita terus tengok kepada soalan. Pada soalan, mana soalan? Okey, untuk soalan nombor 1. Okey, pelajar rujuk soalan nombor 1. Okey, pelajar jumpa tak? Okey, dekat 1 hari bulan ni, Pelajar fokus dekat sini. Ada tak terlebih dengan terkurang? Ada kan? Okey, kat mana pelajar jumpa? Okey, pelajar jumpa dengan surat khabar belum bayar. Belum bayar ni maksudnya terkurang. Gunakan konsep tadi. Kalau akhir, biasanya kalau akhir kita guna, kalau terkurang mesti tambah. Betul? Kalau awal apa nak buat? Tolak. Kenapa tolak? Sebab terbalik. Okey, jumpa lagi tak? Okey, jumpa lagi tak? Upah belum bayar. Terkurang juga. Apa nak buat? Apa pelajar nak buat? Kalau akhir, tambah. Terkurang tambah. Awal, tolak. Kebetulan nombor tak ada, tak apalah. Kita nak fahamkan konsep je dulu. Cikgu tulis je, tolak. Okey, habis. Dan last sekali, faedah bank belum terima. Oh, sama. Terkurang juga. Apa nak buat terkurang? Sama konsep dia. Akhir mesti tambah, apa mesti tolak. Jadi kat sini tak jumpa terlebih. Okey, habis. Okey, nak tambah tolak dekat mana? Tambah tolak dekat apa belanja dengan hasil yang kita sudah bayar dan sudah terima. Dekat mana sudah bayar, sudah terima? Dekat atas. Dekat atas. Okey? Okey, yang pertama, surat khabar. Cari surat khabar. Ada tak surat khabar? Ada surat khabar. Jadi kita selaraskan. Berapa surat khabar? Yang tadi. Tadi surat khabar yang kita jumpa tolak 15. Surat khabar tolak 15. Tambah dengan 32. Tambah 32. Okey, berapa pelajar dapat? Pelajar tambahkan. Dapat apa? 1, 181. Betul tak pelajar? 181. Jadi jumlah surat khabar adalah nilai dia adalah 181.
Okey, manakala upah pula, cuba tengok upah pula yang kedua. Upah awal kosong, akhir 80. Jadi kita buat 80 je. Mana upah? Upah 500 tambah dengan 80 je. Berapa nilai dia? 580. Okey, selesai. Okey, berikutnya faedah. Faedah bank belum terima. Belum terima menunjukkan hasil. Lepas tu yang ada kat sini hasil. Ada tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada maksudnya sebelum ni kita belum terima apa-apa. Jadi kita wujudkan butiran baru. Faedah bank. Faedah bank. Kita faedah diterima di sini. Faedah diterima. Okey, asalnya memang tak ada, kosong. Apa nak buat? Sekarang tadi kita buat apa tadi? Tambah 84. Jadi nilai dia faedah bank sebenarnya ialah asalnya kosong. Tak ada apa-apa. Tambah 84. Jadi nilai dia adalah 84. Okey, jadi pelajar habis untuk soalan nombor 1. Okey, kita tengok pula yang kedua. Okey, yang ini yang pertama Yang pertama kita jumpa. Okey, ini je untuk kaedah nombor 3. Okey, soalan nombor 2. Cuba tengok ada tak? Okey, kalau kita tengok dekat awal ada tak terlebih dengan terkurang? Yuran tak payah buat lagi sebab yuran kita dah sediakan ekor yuran khas tadi. Okey, yuran tak ada. Okey, maklumat taman ada tak? Ada tak belanja dan hasil? Ada. 1. Pelajar jumpa kat mana? Insurans. Okey. Pelajar sebut je insurans, pelajar dah tahulah. Sebut je insurans mesti apa pelajar? Pelajar insurans mesti biasanya lah, cikgu ringkaskan je. Insurans ialah prabayar. Sekarang isu dia ada tak dinyatakan prabayar? Tak ada. Jadi dia tak sebut. Jadi pelajar boleh tak carikan nilai dia berapa banyak yang terlebih? Okey, dia kata dia bayar setahun. Dia bayar setahun. Bermula bila? 1 Jun. 1 Jun. Okey, 1 Jun sehingga 12 bulan berikutnya. Setahun kemudian. Okey, kita lakarkan kat bawah lah. Pelajar. Dia mula adalah dia kata 1 Jun 2019. Okey, dia kata dia bayar setahun. Bila setahun tamat? Dah tentulah 31 Mei 2020. Okey, 31 Mei 2020. Betul banyak? Okey, setahun. Okey, sedangkan kita punya perekonan, bila kita punya perekonan tutup? Kita tutup 31 Disember. Jadi pelajar kita tandakan dekat mana 31 Disember. Kita tandakanlah kat mana Kita tutup. Kita tutup akaun ialah 31 Disember. Hai, batuk pula. Okey, cakap saya kering Saya menarik sekejap. Okey. Pelajar, jadi sepatutnya dalam akaun ni yang kita nak rekod ini je pelajar. Yang kita nak rekod ini je. Yang cikgu tanda hijau ni. Okey, tetapi pelajar dia dah bayar sampai 31 Mei. Apa menunjukkan 31 Mei ni? 31 Mei ni yang dinamakan sebagai apa? Prabayar terlebih. Okey, boleh tak carikan berapa terlebih? Boleh. Okey, start apa? Januari, jangan Disember. Januari, Februari, Mac, April, Mei. Berbulan? 5 bulan. Okey, boleh tak cari nilai 5 bulan ni prabayar? Sebab kita nak cari nilai prabayar tu. Boleh. Okey, mana dia? Okey, berapa insurans yang dah bayar? Tengok ke atas. Mana tak keluar ni lambatnya. Okey, insurans. Insurans yang dibayar ialah pelajar yang dah bayar ialah 480. 480 berapa lama dia bayar? Setahun. Macam mana cikgu tahu? Dah sebut dah maklumat taman. Jadi boleh tak carikan untuk sebulan? Boleh. Jadi berapa nilai dia? 480 bagi dengan 12. Berapa pelajar dapat? Kira-kira laju 40 ni apa? 40 ni ialah sebulan. Boleh tak cari keuntungan untuk 5 bulan? Boleh. Kali dengan 5. Berapa pelajar dapat? 200. Okey, apa maksud 200 ni? 200 ni bermaksud apa? Prabayar. Terlebih. Okey, dekat mana tadi kita jumpa ayat di prabayar ni? Okey, 200. Boleh 200 tu terlebih bayar. Jadi kita jumpa maklumat dekat maklumat tambahan. Maklumat tambahan ni maklumat apa? Akhir. Akhir apa nak guna? Konsep dia akhir. Prabayar mesti kena tolak. Tolak berapa? 200. Okey, jadi kat insurans kat sini 480 tolak dengan 200. Selesai. Jadi jumlah insurans berapa kita nak rekod selepas ni? 280. Okey, habis untuk yang ini. Untuk pelarasan yang ini dalam soalan nombor 2. Okey, boleh? Okey, tenang siapa yang tak boleh nak repeat balik, pause, rewind balik. Okey. Okey, cikgu nak pergi soalan nombor 3 terus. Okey, soalan nombor 3. Cuba cari dekat maklumat 1 hari bulan yang 31. Ada tak belanja dengan hasil terlebih?
Ada akhbar dan majalah belum bayar. Belum bayar terkurang. Apa guna konsep dia? Tadi akhir tambah awal tolak. Terbalik. Okey, jadi kita kirakan. Okey, Najib nak selaraskan kat mana? Akhbar dan majalah yang kita sudah bayar. Yang kita sudah bayar ialah 2695. Jadi apa nak buat? 2695 ni ada rupanya ada yang belum bayar. Jadi apa nak buat tadi? Kita tolak 120. Agar tolak 120 tambah dengan 230. Okey, kira cepat kira. Buat akaun ni kena cepat. Tak boleh lambat. Okey, 2695 tolak 120 tambah dengan 230. Berapa dapat? 2805. Betul? Dapat sama dengan cikgu? Dapat. Okey, habis. Itu step number 3 untuk apa? Untuk kita nak buat yang ini. Untuk kita nak selaraskan belanja hasil. Cukup. Ini kaedah mudah. Tapi kalau soalan suruh buat boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu gunakan akaun ni lah. Akaun ni untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Okey, kat sini dekat tapak sini cikgu ada sediakan akaun ni belanja. Belanja ini cikgu sediakan. Okey, cikgu ada sediakan. Sama ada kita buat cara mudah, kita conteng soalan saja. Kalau soalan suruh buat, kita buat. Okey, jadi kita buat. Okey, akaun apa tadi? Ada satu je. Akhbar dan majalah. Kita buat akhbar dan majalah. Okey, jadi kita kena buat dekat mana? Kita buat tapak belanja. Ni belanja. Okey, hasil tadi kalau pelajar tengok hasil ni sama yang yuran, sama. Jadi untuk soalan nombor 3 ni ada akaun belanja je, kita buat kat belanja je. Okay, kita tengok jawapan yang kita buat cara mudah dengan cara buat akaun sama tak? Okey, ini kalau peluang pelajar bukan mesti buat. Kalau soalan suruh buat baru pelajar buat akaun. Kalau tak pelajar buang masa nanti. Pelajar buat cara mudah lebih baik. Okey. Jadi yang ini pelajar, okey, dalam jawapan ni pelajar kena tulis panjang lah pelajar. Dalam surat tadi yang ditulis ialah akhbar dan majalah, saya rasa betul tak? Okey, jadi akhbar dan majalah. Jadi di dalam akaun ni pelajar kena tulis tau akhbar dan majalah. Akhbar dan majalah. Pelajar tak boleh tulis singkatan macam cikgu. Pelajar kena tulis penuh. Dalam Excel tulis penuh Tapi dalam Excel takkan ada tulis akhbar dan majalah lah. Pelajar akan tulis insurans ke apa ke ikut pada akaun dia. Okey, jadi yang cikgu budarkan ni, yang cikgu pudarkan belanja ni kena tulis akaun sebenarnya. Akaun akhbar dan majalah. Akhbar dan majalah. Akhbar dan majalah. Okey pelajar. Pelajar, cikgu dah ajar sama macam akaun yuran. Macam mana kita nak ingat akaun belanja ni pelajar? Okey, akaun belanja ni pelajar, cikgu ingatkan balik pelajar. Kita guna konsep ni pelajar. Akaun belanja dan hasil. Ingat lagi tak? AS dengan LS. Yang cikgu ajar. Okey, atas ni belanja, bawah ni hasil. Hasil. Okey, cikgu gunakan anak panah. Cikgu suka buat anak panah ke atas dulu. Terlebih. Lepas tu, cikgu segila-gilakan dulu. Kurang. Terlebih. Terkurang. Jadi kalau belanja, terlebih dia panggil apa? Prabayar. Kalau terkurang, belum bayar. Kalau hasil terkurang, belum terima. Hasil terlebih, belum terpoleh. Jadi kita guna konsep apa? Untuk akhbar majalah, kita guna konsep belanja. Okey, apa dia debit? Debit adalah belanja prabayar. Kredit ialah belanja belum bayar. Sama tak? Prabayar, belum bayar. Sama pelajar. Ini untuk maklumat apa? Awal. Ini awal. Patutnya kena tulis tarikh ni pelajar. Pelajar kena tulis tarikh Tarikh kena tulis. Ni cuba ringkas je. Okey, macam mana ingat akhir? Ini awal ni. Ini awal. Awal. Okey, bagaimana ingat akhir? Pelajar kena tulis tarikh Ini ruangan tarikh tak ada pula. Akhir. Okey, bagaimana ingat akhir? Akhir terbalikkan saja. Awal ingat, akhir terbalik. Okey, alright. Lepas tu cari apa? Cari bank. Okey, bank ni kat mana nak cari? Pelajar ini adalah akhbar dan majalah yang sudah bayar. Cari kat mana? Cari dekat pembayaran. Okey, sekarang kita masukkan. Okey, apa dia sebut tadi akhbar dan majalah? Okey, akhbar dan majalah belum bayar. Awal 120, belum bayar. Akhir ialah 230. 230. Awal 120. Okey, 120, akhir 230. Okey, alright. Okey, berapa? Okey, jadi prabayar tak ada. Kita tak jumpa prabayar, tak ada lah, kita tak buat. Okey, berapa yang sudah bayar? Akhbar dan majalah. Cari dekat pembayaran. Yang sudah bayar tadi, akhbar dan majalah ialah 2695. Jadi masukkan 2695. Okey, masukkan. Okey, ini bank ni maksudnya yang sudah bayar 2695.
Okey, sekarang boleh tak carikan untung rugi? Ini yang kita akan rekodkan step berikutnya. Okey, jadi ini cikgu bagi contohnya. Jadi kita buatkan 2695 tambahkan dengan 230 dapat jawapan apa? 2925. 2925. Tolak dengan 120. Dia dapat apa? 2805. 2805. Okey, 2805. Okey, belajar. Okey, sekarang persoalan dia sama tak macam kita kira secara ringkas tadi? Okey, kita check balik. Jawapan dia tadi 2805. Tengok sama tak? Sama, belajar. Sama. Okey, 2805 sama kita dapat tadi. Jadi mana mudah? Kita nak conteng kaedah mudah ke nak buat akaun? Okey, kaedah kalau buat akaun, kalau soalan perlukan sediakan akaun baru buat. Kalau tak ada, tak ada. Okey. Okey, jadi pelajar kena cuba belajar. Untuk belanja perasaan belanja dan hasil, pelajar kena buat semua soalan. Soalan 4, soalan 5, SPM 1, SPM 2. Pelajar kena cuba. Conteng soalan saja. Kalau soalan tu memerlukan akaun belanja, baru pelajar sediakan akaun. Ataupun pelajar nak praktis dua-dua pun boleh. Tapi dalam PEXA, keperluan dia hanya untuk keperluan soalan saja. Okey, alright. Okey, sambung cuba.